Bersama dengan Lin Zainul temani anda dalam segmen Business at Nasional FM edisi Selasa hari ini 16 Februari 2016 bersamaan dengan 7 Jamadil Awal 1437 Hijri. Saya nak ucapkan selamat datang kepada tetamu undangan kami, seorang usahawan berjaya Puan Nurhazah Aziz, usahawan Herba Prima Marketing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Lin. Terima kasih kerana menjemput Azhar pada tengah hari ni ke Nasional FM. Sama-sama. Azhar sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dunia keusahawanan ni memang kita tahu cukup luas ya, dan jika kita berusaha, insya-Allah kita pasti berjaya. Hal ini juga berlaku kepada Puan Azhar, walaupun ramai yang berkecimpung sebagai pengedar dan juga tumbuh sebagai orang kata ibarat cendawan tumbuh selepas hujan lah kan. Namun kita nak berkongsi tentang suka duka, jatuh bangun dan juga rahsia kejayaan Puan Azhar dalam bidang ini. Jadi sebelum kita teruskan, boleh tak Puan ceritakan sedikit berkenaan dengan latar belakang diri Puan? Okey, terima kasih Lin. Untuk para pendengar semua, saya bermula sebenarnya bekerja. Sebelum saya bekerja, saya seorang ibu kepada 3 orang cahaya mata. Jadi 19 tahun berpengalaman bekerja lah sebelum ni. Jadi atas dasar minat untuk mencari-cari peluang perniagaan untuk mengubah taraf hidup lah. Kehidupan ya. Ya. Jadi ramai juga yang melakukan kerja sampingan ni sambil bertugas kan, ada buat perniagaan kecil-kecilan kan. Tapi masa tu tidak mengganggu tugasan hakiki sebagai seorang pekerja. Macam mana bahagikan masa tu? Sebenarnya saya bekerja sebagai PA di sebuah syarikat syarikat Jepun ya. Waktu bekerja tu memang waktu panjang lah Lin, daripada pagi kadang-kadang pagi gelap balik gelap ya. Kalau kerja dengan syarikat Jepun lagi sibuk ni, tak pandang tangan ni. Memang sangat sibuk sebab saya sebagai PA. So jadi saya pun di samping bekerja, kita ada juga terikat dengan bermacam-macam aktiviti kan. So jadi tetapi saya mencari peluang, tetap mencari peluang kerana minat. Tetap mencari-cari peluang tu sentiasa ada walaupun sibuk. Kita sepanjang masa daripada pagi sampai ke petang. Waktu bekerja normal hawa tu daripada 8 pagi sehingga 5.45 petang. So jadi selepas pukul 6 Lin keluar daripada gate company tu, bermulalah langkah kita sebagai sebagai orang bisnes lah. Jadi mengatur langkah yang sangat ligat lah masa tu. Sangat. Tak tunggu lagi dah, terus laju bergerak berlari, orang kata ya, tidak berjalan berlari. Baik, apakah agaknya yang membuatkan Puan ni berminat untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan sekaligus menjadi pengedar? Okey. Sebenarnya saya mempunyai impian Lin. Kehidupan yang sedia ada tu tidaklah orang kata sebaik hari ini. So jadi saya sentiasa mempunyai semangat ingin berjaya, sebab kalau kita tengok kita orang-orang yang berimpian ni, dia akan mengejar kejayaan yang dia impikan itu. Jadi saya memang punya sebuah impian yang ingin berjaya. Kalau boleh, saya tak mahu anak-anak saya susah macam saya. Ya, kebanyakan ibu bapa macam tu kan. Dia dah susah dulu, dia tak nak anak-anak dia lalui saat yang sama macam dia lalui kan. Ya, betul. Asal dari mana ni? Saya berasal daripada Tanjung Karang, Selangor. Oh, tak jauh, dekat je. Dekat saja. Kebanyakan yang saya kenal masyarakat di Tanjung Karang, mereka ni menjalankan perniagaan IKS perniagaan kecil ya. Dan memang maju, terkenal, kerepek. Betul-betul. Macam-macam jenis perniagaan lah di sana. Ya. Adakah mendapat galakan juga daripada ibu ayah ke adik-beradik ke macam mana? Sebenarnya kalau nak ikutkan daripada family saya, mereka tidak terlibat dalam bidang bisnes lah di awal dahulu. Jadi saya sebenarnya mendapat galakan dan dorongan daripada suami saya, daripada anak-anak saya, dan terutama sekali daripada idola saya sendirilah, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Rosmi Cik Din. Dan perniagaan yang Puan Azhar ceburi berkenaan dengan bidang kecantikan ke macam mana? Ya, kesihatan dan kecantikan. Itu dia, kena seiringlah dengan kaum wanita kan. Tak kira kepada anda yang belum berumah tangga ke ataupun dah berumah tangga, kecantikan itu perlu dititik beratkan terutama sekali kesihatan Lin. Sebab kesihatan ni, kalau kita ada duit sebanyak mana sekalipun, jika kita tak sihat
tak ada makna juga kan. Kita berada dalam keadaan yelah nak buat apa pun tak boleh kan kalau sakit dan sebagainya. Tapi kena berusaha lah untuk kita mencari penawar, untuk mencari jalan keluar. Baik, rahsia kejayaan Puan Azah ataupun Puan Nurhazah Aziz sebagai usahawan yang berjaya. Kalau dulu bekerja, kemudian hatinya meronta-ronta tu nak buat perniagaan sebab tengok orang lain boleh, kenapa aku tak boleh kan? Ya, betul. Sangat-sangat meronta. Sebab tu waktu bekerja yang panjang tu, saya fikir kalau 8 jam berada di tempat kerja ni, kalau kita berbanding kita berada di luar Lin, berbagai-bagai benda yang kita boleh dapat dan buat sebenarnya apabila kita berada di luar. Kalau kita berada di dalam office, kita memang terikat lah. Ya, tapi masa tu dah lah di sebelah siang bekerja, sebelah habis je waktu pejabat menjaga perniagaan, suami tak marah ke? Setengah suami tu dia tak suka tau. Dia kata awak ni asyik sibuk bila masa nak masak ni, nak melayan saya anak-anak ni. Ya kan? Tapi Alhamdulillah lah, saya mendapat seorang suami yang begitu memahami, kerana memahami isterinya punya satu cita-cita yang besar. Ya, dorongan dia juga membuat saya kuat semangat lah. Okey, bagilah kredit dekat suami. Nama suami siapa? Suami saya Zahari Mahfuz. Encik Zahari juga menjalankan perniagaan sama ke? Pernah kami bersama-sama juga satu ketika, tetapi bila dia memikirkan saya boleh bergerak dengan sendirinya, dan cuma saya perlu mendapat restu dari dia, dan Alhamdulillah dia boleh fokus pada kerja dia dan saya boleh fokus dengan kerja saya. Perniagaan akan lebih berjaya seandainya mendapat restu daripada suami tercinta. Baik, sekarang ni kita tahu macam-macam medium cara digunakan untuk mempasarkan perniagaan kan, nak jual produk dan sebagainya, internet, semuanya di hujung jari kan. Melalui Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Tapi masa Puan mula-mula menceburkan diri dulu, tahun bila tu? Tahun 2007 Lin. 2007, belum lagi popular sangat. Sangat berbanding sekarang. Jadi macam mana cara memasarkan produk masa tu? Okey. Saya sebenarnya mengamalkan konsep guna dulu baru jual lah. Jadi di awal tahun 2007 dulu, kita lihat penggunaan internet memang sangat-sangat terhad lah. Tidak ramai orang yang menggunakan internet. Jadi saya sendiri pun masa tu kurang menggunakan internet. Jadi cara pemasaran yang saya lakukan adalah secara offline. Keluar, berjumpa dengan kita punya klien di luar, sharing dan sharing. So jadi apabila kita menggunakan sesuatu produk tu, bila kita rasa kesan dia sangat baik, why not kita tidak kongsikan kepada orang lain kan? Rugi rasanya. So jadi saya kongsikan kepada orang-orang lain yang supaya di samping tu Lin, kita dapat menolong juga kan orang-orang yang bermasalah, mencari sesuatu yang mereka nak cuba yang terbaik untuk diri mereka. Maksudnya nak mencantikkan wajah, menguruskan badan macam tu lah. Peluang juga untuk masalah-masalah kesihatan lah. Terus sebab saya dalam bidang kesihatan. So jadi keluar Lin, kalau kata waktu cuti tu keluar pagi, balik petang. Aduh, rajin sungguh. Kan? Sebab orang kata kalau nak berjaya ni, mana mungkin kita boleh duduk je kat rumah kan. Sekarang lain, depan internet kan. Duit masuk, orang kata apa, bertubi-tubi duit masuk. Tapi masa awal tahun 2007 macam tu kan, internet tidak berapa sangat popular. Sangat-sangat tidak popular lah. Jadi saya berpendapat jika 8 jam saya berada di tempat kerja Lin, dengan 8 jam saya berada di luar, banyak benda yang saya boleh buat dan banyak ramai orang yang saya boleh jumpa. Saya nekat mengambil keputusan untuk resign Lin. Wow, satu keputusan yang cukup besar tetapi mampu dilakukan waktu tu. Memang dah berazam, memang tekad, memang dah yakin boleh buat. Sangat-sangat saya rasa berkeyakinan lah. Sebab memandangkan platform perniagaan yang disediakan oleh Herbal Prima Marketing ni sungguh hebat, dan saya rasa peluang dia saya memang nampak jauh. Jadi kenapa tidak saya rebut peluang yang telah disediakan Lin? Padahal saya kira masa tu bekerja dengan syarikat Jepun, gajinya dibayar agak lumayan ya. Alhamdulillah. Bolehlah dikatakan lumayan. Dan saya mengambil satu keputusan yang begitu berani sekali lah. Sebab di tahun itu sebenarnya keadaan ekonomi sebenarnya tidak berapa stabil. Sebenarnya ramai orang kehilangan kerja dan sebagainya. Tapi saya berani. Puan Azah pula berhenti kerja. Amboi, berani semua ni. Atas orang kata
kita kena berani berubah, Lin. Ya, kalau kita tak ambil langkah, macam mana pula kita nak bergerak maju ke hadapan? Orang kata kena cuba, kalau tidak kita tak tahu hasilnya macam mana kan? Betul. Okey, bagaimana Puan mengekalkan pendapatan 5 angka setelah menceburkan diri dalam bidang perniagaan? Okey. Macam saya katakan tadi, kalau kita berada 8 jam di office dengan berada 8 jam di luar tu sangat berbeza. Jadi kita boleh berjumpa dengan ramai orang, kita banyak masa di luar, ada banyak benda yang boleh kita lakukan. Jadi dengan konsep guna dulu baru jual tadi, ya, saya menjadikan family saya, anak-anak saya, family saya sebagai testimoni produk. Jadi bila produk dapat berkesan, bagus, alhamdulillah, secara verbal, secara mulut ke mulut benda ni tersebar. Tapi bahaya juga kalau gunakan konsep guna dulu baru bayar. Takut nanti ada pelanggan yang ambil kesempatan, dia dah pakai, dah habis, badan pun dah slim, tapi dia tak nak bayar, hilangkan diri. Bukan macam tu, Lin. Bermaksud saya tu, kita gunakan dulu produk tu. Macam contohnya saya sendiri, di awalnya menggunakan produk tu, dia dapati ianya sangat bagus dan berkesan, dan kita sharing kepada individu. Mereka bukanlah berhutang, bermaksudnya mereka menggunakan produk, kita gunakan produk tu dan sharing kebaikan dia di situ. Jadi alhamdulillah, kita pun ada juga media massa kan, media elektronik. Jadi kita mengambil peluang di situ, kita gunakan apabila pengiklanan keluar di akhbar. Jadi benda ni akan berperingkat tersebar. Okey, pernah tak masa menjalankan perniagaan ni, masa mula-mula dulu menghadapi saat kesukaran, berdepan dengan cabaran sampai rasa nak berhenti? Ada, sangat-sangat, Lin. Ya, dunia perniagaan ni sebenarnya kalau kita tak ceburi, kalau kita tengok orang berjaya, wah, sangat mudah mereka berjaya. Ya, kenapa kita tak boleh kan? Ya, selalu tapi, persoalan tu bermain di minda. Betul, tapi bila kita dah berada di dalam situasi demikian, kita akan tahu bagaimana keperitannya seorang ahli perniagaan tu sebenarnya untuk menjalankan perniagaan sebelum mencapai kejayaan. Manisnya kejayaan tu, sebelum manisnya kita akan rasa pahit, masin, masam, segala benda ada. Ya, semua ada, Lin. Dan orang kata bohonglah kalau saya kata tak sampai menangis tu memang ada, Lin. Sebab dalam dunia perniagaan ni berbagai kecabaran, ya. Kita lalui dengan persaingan, dengan orang-orang yang cuba menjatuhkan kita, dan berbagai-bagai lah, Lin. Itulah dunia perniagaan. Okey, masa mula-mula mencubakan diri dulu, dari segi modal macam mana? Ada tak buat pinjaman ke ataupun berbekalkan simpanan yang ada? Okey, saya tidak membuat apa-apa pinjaman dan saya hanya menggunakan modal saya yang ada sebab di platform Herbal Marketing ni, dia telah menyediakan satu platform dan kita tidak perlu menggunakan, kita mengeluarkan perniagaan begitu besar untuk memulakan perniagaan. Boleh buat secara kecil-kecilan. Ya, kita bermula dengan kecil-kecilan. Jadi ianya berperingkat dan berperingkat. Alhamdulillah mencapai ke 5 angka pendapatan. Bila dikenang balik kan dulu, rasa macam menjadi tak impian, jadi kenyataan sampai sekarang ni kan. Ya, berjaya kan. Pernah tak terfikir dulu satu hari nanti aku mesti berjaya? Pernah tak? Dulu kita rasa kan, bila kita drive pergi kerja tu, Lin, pagi-pagi kita pandang, tengok orang bawa kereta besar mewah, kita rasa dalam hati kita, mampukah kita akan menjadi seperti mereka? Dan kita rasa mungkin aku akan kerja lah sampai pencen. Kan? Soalan demi soalan timbul. Ya, betul. Nak bila berdepan dengan kesesakan lalu lintas yang tak pernah habis kan, waktu-waktu puncak pagi, petang, hujung minggu, rasa macam geram je kan. Kalau boleh beralih arah, tetapi satu tindakan yang cukup bagus, yang cukup pantas dan cukup berani diambil oleh Puan Azah, berhenti kerja dengan sebuah syarikat yang besar, syarikat dari luar negara, syarikat Jepun, kemudian fokus terhadap perniagaan ini. Dan insya-Allah kepada anda yang mendengar, kalau kita betul-betul yakin dengan apa yang kita lakukan, disertai dengan doa, solat dan juga usaha, macam Puan Azah kata 8 jam Betul. 8 jam ni keluar rumah ni bertemu dengan pelanggan-pelanggan ni, hasilnya insya-Allah, kerana Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya yang rajin berusaha. Sebabnya di peringkat awal dulu tidaklah seperti sekarang, lebih mudahlah sekarang kepada suri-suri rumah tu. Kalau sekarang yang berimpian ingin menambah
tambah pendapatan, membantu suami ataupun ada impian sendiri, tidak mengharapkan wang suami lagi, alhamdulillah boleh, kena berani mencuba sebab sekarang ni platform banyak disediakan kemudahan-kemudahan. Terlalu mudah sebenarnya. Kata Lin, di hujung jari je sekarang ni kan. Kebanyakan rumah memang mempunyai laptop ataupun handphone pun boleh kan. Betul. Berniaga melalui handphone. Baik puan, sekarang ni memang ramai nak mencubukan diri dalam bidang kecantikan ya. Terutamanya kecantikan dengan kesihatan ni sangat sinonim dengan kaum wanita. Tak boleh lari orang kata kan. Jadi mungkin ada nasihatlah kepada mereka nak cuba tapi takut, tak berani dan sebagainya. Ada kekangan modal. Jadi apa pandangan puan? Okey, pada pendapat saya kepada suri-suri rumah ataupun kepada sesiapa saja walaupun bekerja nak tambah income, nak dapat pendapatan, ada rasa melihat orang itu lebih kata walaupun bekerja tapi berjaya dengan career bisnes yang lain tak semestinya bekerja tu menghadkan masa kita untuk berjaya sebagai usahawan contohnya Jadi peluang tu sebenarnya sedia ada. Kita kena bijak merancang masa kita dan peluang tu kita perlu orang kata ambil. Kena buat keputusan yang bijak lah. So jadi kepada susur rumah sebenarnya kita tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan yang begitu besar. Buat secara kecil-kecilan dululah kan. Kita ada juga platform yang menyediakan satu peluang perniagaan. Jadi kita jadikan ia seperti perniagaan kita sendiri, seperti company kita sendiri. Bukan company orang lain, company kita sendiri. Company kita sendiri kita jalankan walaupun ianya platform yang disediakan oleh orang lain. Sekarang ni banyak cara macam tu kan? Ya, banyak sangat. Yang penting kita boleh menambahkan keuangan kita lah. Betul. Baik, kepada mereka yang berminat, macam mana cara nak menghubungi puan ni untuk menjalankan perniagaan ni ataupun mungkin sekadar nak berjumpa, nak tengok tinjau-tinjau dulu di Facebook ke macam mana? Boleh Okey, kepada anda yang berminat boleh melayari laman web saya di www.jusmedfyazahaziz.com.my ataupun boleh ke Facebook saya Azah Beauty and Health Consultant boleh like di situlah ataupun ke personal Facebook saya I'm Azah Aziz Rich. Nama Azah Aziz ni popular lah. Nama selebriti, nama tokoh dan sebagainya kan. Mungkin itu salah satu penyumbang semangat saya juga lah Lin. Jadi macam mana untuk mereka nak berhubung secara langsung dengan Puan secara Azah? langsung ataupun nak berjumpa untuk ataupun nak menghubungi saya secara terus, boleh call saya di talian 019-9296-769 019-9296-769. So jangan segan-segan, boleh hubungi saya sedia membantu anda. Boleh sembang-sembang kan, nak ketahui rahsia macam mana nak berjaya, macam mana nak mula. Nak mulakan perniagaan Tapi perniagaan ni adakah terhad kepada kaum wanita saja? Tidak Lin, kalau lelaki pun boleh. Dialu-alukan. Sebenarnya kita juga sebenarnya ada juga di kalangan pelajar universiti yang nak menambahkan pendapatan. Mereka juga turut serta merebut peluang ni sebenarnya. Buat secara kecil-kecilan dulu kan. Tapi bagus juga sebab kita nak menggalakkan orang kita untuk lebih bergiat aktif dalam bidang keusahawanan. Lin, modal kita sebenarnya tidaklah begitu besar Lin. Dengan bermodalkan lebih kurang tak sampai RM500 Lin. Kita boleh dah memulakan perniagaan kita. So jadi kepada anda yang sangat-sangat berminat nak mencari peluang ni, jangan lupa, jangan lepaskan peluang, hubungi saya. InsyaAllah saya bantu anda. InsyaAllah. Puan Azah ni pun beramah orangnya. Cantik orangnya. Putih melepak ni. Apa pun kami mengucapkan terima kasih kepada Puan Azah Aziz, Nur Hazah Aziz kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami berkongsi bermacam-macam cerita, suka duka, susah senang dalam bidang perniagaan ni. Mungkin ada tips lah kepada mereka yang dah berniaga tapi jatuh. Berkali-kali jatuh, bukan sekali jatuh ni. Okey, sebenarnya dalam perniagaan kita, apa juga perniagaan Lin, kita memang ada risiko. Perniagaan apa sekalipun. Cuma kalau kita ada semangat nak berjaya, walau apa sekalipun orang kata rintangan yang kita hadapi tu, kita kena kuat. Untuk berjaya sebenarnya bukannya mudah, bukan petik jari boleh berjaya Lin. Orang-orang yang berjaya tu semua melalui kegagalan dahulu.
dengan itu kita kena berani gagal sebelum kita berjaya. Jadi dengan kegagalan lah mendewasakan kita. Betul, banyak pengalaman yang kita ambil. Saya selama 9 tahun bersama Herbal Pema Marketing, begitu mendapat banyak. Bila saya down, Lin, saya akan mencari saya punya idola, itu saya punya bos, itu yang berbahagia, Datuk Rosmi, meminta, selalu memberi nasihat, selalu mengingatkan tentang jangan lupa solat, buat solat tahajud, jadi bersedekah, Lin, insya-Allah. Bersedekah juga sangat penting agar rezeki kita semakin luas, semakin terbuka. Itulah seorang idola yang saya sangat kagumi apabila melihatkan kejayaan dia. Jadi kejayaan dia bermakna kejayaan saya juga. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesudian meluangkan masa berkongsi macam-macam ilmu yang bermanfaat untuk pendengar-pendengar. Jadi kepada anda yang bercadang nak buka perniagaan sendiri, dah tahu kan, bukannya kita sentiasa berjaya, tetapi tidak mustahil kita akan berjaya seandainya disusuli dengan usaha yang bersungguh-sungguh, kan. Orang kata waktu malam orang dah tidur, kita masih lagi berniaga, kan. Saya online tu kadang-kadang 2 pagi 3 pagi 2, saya 3 masih pagi. Ada lagi di online. Kadang-kadang kita melayan kendak kita punya customer, pertanyaan yang menguruskan order-order customer. So kita sebenarnya di syarikat yang saya jalankan ni, kita ada 11 produk kesihatan. Jadi pengguna yang nak bersama kita, yang nak, banyak pilihan yang mereka boleh buat sebenarnya. Sebab tu kena tengok laman Facebook yang telah pun diwawarkan tadi. Rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nur Hazah. Terima kasih, Lin, kerana menjemput saya di National FM. Sentiasa di hati. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada penerbit kami, Nurul dan juga Odi Petra, yang bersama-sama dengan kami pada hari ini. Rezeki kita jumpa lagi dan selamat berjaya untuk Puan Nur Hazah Aziz. Terima kasih, Lin, sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teruskan mendengar Business at Nasional FM, pemangkin semangat anda. BFM di warna.